Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So, malam ni Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So malam ni tak ada banyak pun yang Zul nak tengokkan, cuma Zul hanya nak update chart Zul saja dan juga tengokkan kat manakah price yang kita. Mungkin Zul akan pergi Bitcoin, Ethereum sikit, kemudian beberapa coin yang lain yang Zul ada yang Zul nak tengok, contoh Cardano, Koti. So apakah keadaan price itu sekarang, nanti kita akan tengokkan. So guys, let's go kita pergi ke CoinMarketCap untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku untuk malam ini. So inilah CoinMarketCap. So untuk hari ni kita tengok ada dropping lagi. So total market berada di 2.18 trilion. So makin drop untuk hari ni. Kemudian tengok volume meningkat daripada 180 lebih ke 70 lebih ke 110 bilion. Kemudian BTC dominant terus meningkat daripada 41.2 ke 1.8. Ethereum dominant terus drop daripada 21.3 21.0. So ini kita akan expect ada pergerakan di Bitcoin maknanya. Kemudian untuk hari ini kita tengok dalam quarter percentage untuk tempoh 12 jam untuk hari ini. Total market drop hampir 3%, 2.6%. Kemudian volume yang banyak 51.49. Untuk ini kita akan tengok sedikit quarter red candle untuk di Bitcoin. So bila Bitcoin red candle, kita akan expected altcoin lain juga akan melakukan kejatuhan. So Bitcoin berada di mana untuk current malam ni? Bitcoin berada di 47.7. So adakah akan ada lower lagi? Nanti kita akan pergi ke chart dia. So untuk dalam percentage 2.54. Ethereum dah pun drop kawasan trendline zone iaitu 3.8. So ke manakah arah Ethereum? So nanti Zul akan tunjukkan ke manakah arah Ethereum. So Zul akan buka ni. So nanti Zul tak terlupa lah so Ethereum. Kemudian kita akan tengok juga Binance kat mana. Kita akan tengok Binance sikit. Solana dah terangkan itu, tak masalah, kita akan pergi Cardano. Kemudian kita akan XRP, dah terangkan itu, kita akan pergi Luna, tak perlu. Shiba, CRO Zul tengok sebab Zul nak buy balik, Zul nak buy 1000 coin balik untuk CRO. Matic, kat manakah Matic, kena tengok juga Matic sebab apa Zul nak buy juga. Kemudian kita akan tengok sedikit Phantom, VeChain, kita akan tengok VeChain. Kemudian kita akan tengok Tezos, Phantom. Yes, kita akan tengok Phantom. Kemudian kita akan tengok sedikit lagi coin. Okey, yang tu je yang tu nak tengok kan. So untuk hari ni kita tengok macam mana di chart. Kita akan di CoinMarketCap, kita tengok macam mana price di Bitcoin maknanya. Bitcoin drop hampir 4%. So expected bila Bitcoin drop, kita akan expected altcoin lain juga akan drop. So bila Bitcoin drop mengandasi, kita expected altcoin akan jatuh lebih banyak lah. So untuk Binance hampir untuk Ethereum untuk Bitcoin tadi 2%, untuk Ethereum 4%. Kemudian untuk Binance 4%, untuk Solana hampir 6%, Cardano hampir 5%, 4.5%. Kemudian expected Dogecoin naik sampai 26%. So kenapa Dogecoin naik tu pun tak pasti. Kalau mungkin tu pun tak baca news apa pun, tak tengok sembarang analisis lagi untuk di Dogecoin ni. So kenapa Dogecoin naik tiba-tiba? Mungkin kita ada tiba masa untuk tengok Dogecoin sikit. So Dogecoin masih lagi Zoho 1000 coin tu. So tengok macam mana Dogecoin nanti. 26% untuk hari ni, agak menarik. Untuk hari ni 26% untuk Dogecoin. So lain-lain coin semua dalam merah. So nanti kita akan tengokkan. So guys, let's go kita pergi ke chart. So pertama kita akan pergi ke chart iaitu BTC kita. So BTC apa yang dah berlaku untuk hari ni, Zul nampak lah apa yang berlaku, kita dah dropping yang satu candle ni. So macam Zul expectedkan, kita akan buat sideways, and then macam cakap Zul akan belum trigger lagi buy. So untuk ni hari ni kita jatuh, kemudian sedikit ni ada sedikit kita rebound. So normal Zul expected ini maybe, tapi Zul tak expected akan ada huge pump ke atas. Cakap apa, Zul expected untuk price Bitcoin, kita akan expected untuk Bitcoin jatuh dalam kawasan box orange ni antara 44k ke 40k untuk di BTC. So seperti akan ada possibility untuk jatuh kawasan tu sebab apa, kita ada support yang purple ni, support yang sebelum ni. So expected price itu akan touch kawasan purple ni. So itulah kawasan yang Zul expected Zul akan buy grab untuk Bitcoin. Dekat kawasan ni Zul akan grab buy untuk Bitcoin untuk tambah lagi aset. Untuk expected dia akan bound kawasan ini. Sekiranya drop tak masalah, BTC akan hold, Zul akan hold. Tapi untuk altcoin Zul expected Zul akan at least Zul akan quarter keluarkan exit untuk dapatkan Zul punya modal tu expected 50%. Lagi 5% Zul akan hold kan dalam aset. So itu di Bitcoin, selagi mana tak break kawasan ni Zul bullish. So expected dia akan ada last pump untuk sebelum dia jatuh. So itu di Bitcoin. So apa pun kita tengok expected untuk hari ni, mungkin tengok nanti ni. Hari ni hari apa? Hari Selasa. Tu besok mungkin Rabu, mungkin seperti ni. Expected hari Minggu mungkin kita drop lagi. Tu drop ni lah quarter consider siapa nak quarter DCA dalam Bitcoin. Macam Zul pun Zul tunggu dalam kawasan box ni, barulah Zul akan trigger, Zul akan quarter grab skip buy untuk di Bitcoin. So sekarang Ethereum, apakah berlaku di Ethereum ini?
Ethereum dah pun drop, dah pun breakout, dia punya trend line itu, trend line yang merah ni ataupun dia punya pattern, iaitu pattern channel, aku kata rising channel, seperti bearish pattern, dah break, seperti sangka mana dia punya target. Untuk Ethereum punya zone target ada 2.8, 2.6. Sebab apa? Point of breaking, kemudian kita juga kata support dia, iaitu pada lower low ini ke higher high ini kita ada support, aku kata support. So support kita berada di antara 28 ke 23. So tapi tu tak expert sampai 23. So ada satu lagi trend line yang putih bawah ni. So expected untuk aku kata Ethereum ada opportunity untuk kita buy di kawasan 28 2.8k. So sekiranya jatuh kawasan ni barulah dia akan get buy, tapi dia akan aku kata expected Ethereum hanya boleh drop sampai kawasan ni ya. Sekiranya Bitcoin kata buat consolidation lama kawasan ni, expected Bitcoin hanya buat kata pergerakan ni, tengok naik turun, expected sampai kawasan ni. Itu apa yang berlaku di Ethereum. Kita akan expected Ethereum boleh sampai price, iaitu price yang Zul nak buy, iaitu price mana, iaitu di 2.8k. Tapi sekiranya Ethereum jatuh kawasan 3.5 saja and terus bounce, tak masalah, dia tak akan buy kawasan ni, expected tak masalah, dia akan still profit. Apabila naik kita akan increase balik dia punya profit, kalau turun dia akan grab buy. So meaning Zul tak akan buy kawasan ni. Yes, walaupun ni ada support tapi support ni kata bagi Zul tak berapa kuat dengan support ni. So support ni mungkin kita delete aja, kita tak perlu monitor. So apa yang Zul monitor ialah Zul monitor kepada kata kawasan buy ni 2.8. Sebab apa ada kawasan ni, kalau kita ada kata resistance, last minor resistance sebelum major resistance, so kita boleh grab buy kawasan ni. Kita juga ada satu trend line ni expected ialah pattern bearish. So expected kita akan ada one more pump untuk atas, expected kita akan TP ke atas ni sebelum dia breakout untuk kata pergi ke last support dia. So untuk mengakhiri kita punya bullish pattern. So itu di Ethereum. So let's go, kita akan pergi ke chart lain juga. Kita akan pergi ke Binance. So Binance apa yang berlaku tu di Binance. So Binance chart masih lagi di kawasan kuartal major support, major resistance sebelum ni. Tu still lagi kuartal consider good. Tu expected untuk BNB, siapa nak kita buy, expected mana-mana price jatuh di kawasan trend line ini. Sekiranya kita break kawasan trend line ni, so macam cakap, kalau anda nak kata kita tak tahu kat manakah lower yang expected boleh jatuh, tu kita akan grab opportunity setiap yang ada. So first opportunity kita akan nampak kat sini, iaitu mana-mana price di kawasan trend line ini ialah good opportunity untuk anda entry untuk Binance, grab sikit buy. Kemudian kat manakah kawasan yang kata memang best buy, expected di kawasan last support iaitu 275 ke 172. So kat kawasan ni barulah kita boleh all in kita punya target. Untuk di kawasan trend line atas ni kita hanya expected untuk dia bound, meaning so kita tak buy banyak, kita hanya DCA aja, buy sedikit dulu, at least nak aku kata nak tambah position di Binance. Ini adalah aku kata price yang anda tunggukan di kawasan trend line ni. Ada sekiranya anda nak aku kata all in anda punya investment di Binance, anda perlu tunggu price jatuh 275 dan 170. Give time pun akan jatuh juga. Sebab apa? Macam cakap, dia expected kalau Bitcoin naik, kita expected untuk Ethereum Binance naik. Sebelum tu barulah dia akan bearish market kita akan jatuh balik ke last support. Sekiranya ada high baru, kita akan expected last support kita ni akan sedikit atas. So meaning kat last support nantilah baru kita akan kata all in kita punya target untuk long term untuk BNB. So untuk current kat manakah BNB, kalau nak conversion adalah antara whatever dalam price kawasan trend line ini. Kemudian kita pergi juga untuk Cardano. So Cardano memang tu nak buy, memang tu nak tunggu kata good position tu. Untuk Cardano kat manakah price yang tu nak buy lagi 500, sebab tu dah jual, dua itu 1000 coin untuk di Cardano. Kemudian tu jual sikit untuk 50%, 500 coin untuk buy di HT tu, kata swap kepada HT, kata UB coin. So untuk apa, untuk Premier List. So untuk di kata Cardano, maknanya ada yang tanya tu di chat untuk semalam, adakah good position untuk buy sekarang. So Cardano consider good position untuk buy sekarang, expected anda boleh DCA di kawasan ni ataupun kata all in to target. Tapi macam Bitcoin mungkin ada sedikit lagi drop. Tu kata apa kena berlaku di kata di Cardano ni, whatever price antara 1.2 dan 70 sen adalah good position untuk kita dapatkan target. So Zul pun dah memang trigger lagi, cuma Zul hold sikit buy dekat Cardano ni. Sebab apa? Zul nak tunggu lagi apa yang berlaku di kuartal di Bitcoin. So Zul macam cakap, Zul expected Bitcoin
The expected Bitcoin untuk dip kuota sedikit lagi untuk jatuh kawasan ni. So kita sekali jatuh kawasan ni, the expected untuk Cardano, dia akan dapat kuota golden opportunity, iaitu Cardano expected kita akan drop bawah $1. So expected ini kita expected akan masuk balik dalam $1 around kawasan ni. And expected apa kada kita tengok untuk market. Oh, kat sini kita ada support yang kuat. So ini tu support ni. So expected kita boleh jatuh di kawasan ini. So kawasan ini kalau ikutkan horizontal, so meaning kita akan expected yang ni dia akan buat nombor 2. Kita akan terangkan sikit. Kita lock. Tu expected kawasan ni. So tengok macam mana sebelum ni kita ada bound, retest, kuota naik, reject, breakout, retest, kemudian naik, retest. Banyak kali retest ni. So ini pun dah kuota lama. So expected untuk di kuota di Cardano, so expected dia boleh sampai lagi di kawasan almost dalam betul-betul di $1. So di $1 di Cardano pun dia akan set buy 100 untuk dapatkan 500 coin lagi. So 500 coin kalau dalam si kuota si 500 coin dalam $1, minimal $500. Tu $500 dalam kuota baru dalam $2,500. 500 darab dengan 4.2. So expected dalam baru 2000. So 2000 tu dah ada pun. So min tak masalah. Nanti tu expected tu akan set buy limit terus. So buy limit di meaning Cardano ni tu akan buy mana? Tu akan buy di Binance. Tu akan guna tu punya account Binance. So untuk di Cardano sebab apa? Tu pun dah slowly balik nak kata menggunakan simpan aset balik di Binance. So aset yang ada di crypto.com tu dia akan biarkan saja. And net new buyer apa tu new coin yang dia akan buy ataupun dia akan tambah lagi position tu di setiap coin tu ada, dia akan tambah di kata di Binance. So itu di Binance dia akan tunggukan at least $1. Dia cuba nasib. Kalau jatuh rezeki je. Kalau tak jatuh price naik tak masalah. Dia ada lagi 500 coin. 500 coin tu akan beri profit. So next coin dia akan pergi juga di Koti. So Koti sebab apa? Dia buy Koti itu dia buy kawasan ni. So untuk Koti sekarang dia loss dalam expected dia loss dari dia punya average dia loss dalam hampir lah 50%. 50% dia loss untuk benda dana yang masuk. So tak masalah. Koti ni memang dia nak buy long term. So untuk Koti expected kalau dia akan tunggu untuk Cardano. Kalau Cardano jatuh lah $1, dia expected Koti pula akan jatuh kawasan ni. So meaning jatuh kawasan ni expected dia akan grab juga Koti ni untuk dapatkan another 1000 coin. Untuk dia dah ada 1000 coin untuk Koti, dia expected dia akan tambah lagi 1000 coin Koti untuk di price. Sebab apa ikutkan untuk di Koti ni, ini adalah last support sekarang. So last support, so meaning cakap whatever price di last support lah good position untuk kita buy untuk long term. So ini bukan lagi dia punya resistance. So untuk sekarang major resistance kalau ikutkan yang ni, kita akan tarik swing high to swing low, kita akan dapat major resistance kita berada di sini. So ini kita akan expected price tu akan bounce kawasan ni. So give and time price tu akan kata naik balik ke atas. So meaning kat manakah great buy. So kalau siapa yang kata ada ikut zone buy kawasan ni tu, tak masalah, do hold saja. Tu kat sini kita boleh tambah lagi sekiranya kata bearish market, kita akan ada konsisten lama. So apa yang dia buat, dia akan buy 1000 tu kata bulan depan dia akan kalau dia jatuh around kawasan ni kata mungkin dalam 2-3 bulan, tak masalah, dia akan setiap bulan dia akan buy 1000 coin. So meaning average zone automatic akan drop bawah. So give a time price tu akan naik. So naik tu dia akan profit dengan banyak lah. Sebab apa? Dia buy di kawasan support. So Koti dia akan tunggu Koti kat 27 sen ke 16 sen. So kenapa tu tak buy sekarang? Tu tunggu lagi untuk contoh ni, tu tunggu Bitcoin jatuh lah around tu punya box orange. Kemudian expected apa yang berlaku, Cardano akan jatuh lah $1. So bila jatuh $1, kita akan expected Koti juga akan drop masuk balik sedikit dalam kawasan ini. So ini adalah good kondisi untuk kita buy di kawasan dalam ini. So itu di Koti. Kemudian apa lagi nak tambah? CRO. So CRO nak dapatkan 1000 coin. So CRO kat manakah position untuk Dubai? CRO. Cari tu punya chart dah. CRO. Okay. CRO dia dah jual semua dia punya coin. Tu untuk CRO ni dah pun breakout dia punya trendline. So dah pun breakout trendline merah ni. So meaning dia tak akan buy kat sini. Apa yang juga dia akan tunggu untuk CRO jatuh dalam kawasan 37 sen. Antara 37 sen ke 22 sen. So meaning dulu tu buy di kawasan 21 sen. Dulu tu buy di kawasan 21 sen. Dah naik. Kemudian dia jual untung. So sebelum now untuk sekarang dia akan tunggu untuk CRO ni
drop dalam kawasan 37. So seperti akan berlaku kalau kita tengok Bitcoin drop lagi dalam 43-38k, kita akan seperti untuk CRO jatuh ke dalam dia punya major support. So major support adalah good position untuk buy untuk long term. So siapa nak buy CRO, cakap CRO ni adalah exchanger juga. So kata coin exchanger ni memang berbaloi untuk kita hold untuk long term. So give time masa bullish nanti kita akan seperti aku kata setiap exchange ni akan melakukan kenaikan. So inilah kawasan kita punya kalau kawasan untuk kumpul aset adalah kawasan best buy untuk di CRO antara 37 sen ke 20 sen. Itu yang Zul akan tunggukan. Kalau price naik balik tak masalah. Biarkan Zul terlepas peluang, tapi give time tak apa, kita dah seperti nanti kita akan bearish market lah. Give time price tu akan drop balik ke kawasan last support. Tu last support baru Zul akan buy balik CRO untuk dapatkan 1000 coin tu di CRO. So next coin tu apa nak Polygon atau Matic. So Matic kat mana, adakah Matic tu ada 200 lebih coin, tu tak ingat berapa tapi 200 lebih. Matic tu ada target juga untuk dapatkan 1000 coin untuk prepare next quarter pump ataupun next bulan. Tu seperti tu nak dapatkan Matic 1000 coin. So Matic kat mana? So Matic kat mana ke good position buy. So untuk Matic berdasarkan high ni still lagi dalam kawasan $1 ke 508. Tapi tu tak expected dia boleh jatuh dalam kawasan ni. Tapi juga kalau Bitcoin buat bearish market, yes kita boleh jatuh. So apapun kata Matic ni, tu akan grab buy dulu whatever price itu touch kawasan ini. So yang ni tu akan iaitu ni kawasan ni ada dua ni. Iaitu yang ni whatever touch kawasan ni, tu akan grab sikit maybe dalam $100. Kemudian kalau price jatuh lagi, tu akan grab buy lagi kawasan dari dalam $1. Kemudian sekiranya price tu jatuh dalam tu punya kawasan kuartal last support iaitu dalam $1 ni. So meaning kat sini Zul akan grab cuti untuk dapatkan 1000 coin. So ini Zul DCA $1000 dan DCA $100. Kat sini pun kalau price jatuh ke kawasan ni, kawasan trendline ni, Zul akan DCA lagi untuk kata $100. Kemudian kalau drop dalam tu punya price ataupun best price dia apa tu best place untuk buy iaitu dalam $1, Zul akan grab terus untuk dapatkan punya Matic untuk completekan tu punya target iaitu dapatkan 1000 coin untuk di Matic. So itu yang tu plankan di Matic. Kemudian aku kata apa kat Phantom. So Phantom sama juga. Phantom pun tu plan untuk dapatkan 1000 coin. Untuk Phantom pun Zul ada dah kuartal 230 dalam 230 coin. Lebih kurang sama dengan Phantom je. So Matic kat manakah Zul position untuk tengok untuk buy untuk di Matic. Tadi di Matic di Phantom. Okey, di Phantom. So di Phantom, okey Phantom dah tunjuk ni. Ini aku tahu screenshot yang dah orang tanya dulu. So di kita kan ikutkan Phantom dah pun drop dia punya last support. So kita kat swing low to swing high. Yes, kita dah pun drop ke kawasan kita punya support. So ikutkan now consider good position untuk kita entry untuk Phantom untuk anda DCA. So macam cakap expected kat sini anda boleh tambahkan sikit lagi. So macam cakap Zul tunggu ada satu trendline ni, Zul trendline orange ni. Zul akan tunggu di kawasan trendline ni, sekiranya price to drop Zul akan start buying untuk di Phantom. So macam cakap Zul expected untuk di Bitcoin probably kita akan ada sedikit lagi dalam kawasan 40 ke 39k kita akan drop. So meaning kita akan expected untuk di Phantom ada probably untuk sampai ke price di bawah ini iaitu dalam kawasan ikutkan dalam price ini adalah whatever price sentuh kawasan tadi almost dalam $1 lah. So seperti tu akan dapat ni, meaning tu akan buy di kawasan Matic. So apa pun kalau anda nak DC sekarang pun boleh, tapi untuk Zul menyakap Zul akan ambil kata sedikit kata opportunity. Kalau price tu naik bawah balik, meaning Zul ketinggalan lah, Zul tak buy tak masalah. Zul ada reset pun, Zul ada 200 lebih. So kalau drop bawah ni Zul akan grab untuk buy more. Expected maybe Zul akan labur lagi banyak lah. Untuk expected maybe Zul akan terus masukkan $500 untuk dapatkan another 500 coin. So ini 800 coin tambah 200, so ini dah 700 given time. Kalau ada lagi kuartal bound kawasan ni, Zul akan grab $1 untuk completekan tu punya 1000 coin untuk Matic untuk preparation untuk kuartal next sebulan untuk Phantom another 4 years ke kemudian. So itu di Phantom. Kemudian aku kata Dogecoin. So apa yang berlaku di Dogecoin ni, kita akan tengok kat Dogecoin 25%, 26%. So apa yang berlaku di Dogecoin maknanya. So Dogecoin tengok price Dogecoin ikutkan dah jatuh kawasan dia punya last support. So macam cakap kawasan last support lah good position untuk kata entry. So Dogecoin aku kata walaupun dah kata dah mati, kata bukan dah mati, dah tak ada news, tak ada hyper, tapi kita tengok macam mana dia kata jatuh betul-betul. Tengok ada satu pump yang cantik khas ni. Tak pasti candle ni kenapa. Mungkin ada something news pasal ke Dogecoin ni sebabkan dia pump. Apa pun kita tengok. So apa pun kalau anda yakin lagi dengan Dogecoin, masih cakap Zul masih lagi hold dengan Dogecoin.
Sebab apa? Dan tu tak tambah dah. Sebab apa tu ada 1000 coin. Kenapa dulu Zubai average tu adalah di kuasaan 5 sen. Masa Zubai Dogecoin tu, Zubai di kuasaan kuartal 5 sen. Iaitu masa tu awal tahun itu Zubai 5 sen. Zubai yang kata 50 dolar je. Seperti itu masa itu profit banyak lah kuartal lebih kan 1000 lebih. Tapi tu tak jual pun. Zuhul better untuk long term. So kuartal now biarkan tak salah seperti nanti naik barulah dia akan kuartal exit lagi market. Seperti untuk Dogecoin taklah dia akan hold lagi. Walaupun price tu berada kuasa ni, dia still lagi profit dalam $200 ataupun $300. $200 dalam $100 dia still lagi untung $100 untuk di Dogecoin. So lain untuk di coin lain kita akan VeChain. So VeChain tu ada target 10,000. So ada dah 2,000. So hari mingguan sama kita akan pergi VeChain hari mingguan. So VeChain kat manakah price? So VeChain maknanya consider now adalah good position untuk kita entry untuk long term. So untuk VeChain juga memang kata dah kuasaan memang good buy pun. Kalau macam tu nak buy pun boleh dah VeChain ni. Dia target 2,000. So mungkin nanti kata tu tunggu tu macam cakap. Tu masih tunggu lagi Bitcoin maknanya. Kalau Bitcoin trigger saja kuasaan 38 dia akan kata cuba grab buy untuk di VeChain sikit 1000. VeChain ni kalau dia drop bawah pun tak masalah. Dia hold sebab apa tu buy kata memang untuk long term. Kemudian kata Harmony One kat manakah dia punya last buy? So Harmony One sekejap tu akan clear sikit chart tu ni. Okay, Harmony One current last support kita berada di 14 sen dan 8 sen. So Harmony One ni kita akan ada good opportunity. So average tu kuasaan ni 7 sen tu. So meaning kita akan expected price tu boleh drop balik kuasaan ni. So meaning drop balik kuasaan ni kita akan macam lah tu akan trigger juga buy untuk Harmony One. So Harmony One dengan VeChain ni memang tu target 10,000. Phantom, Matic tu target untuk 1000. CRO pun 1000. Dogecoin pun kuartal Cardano pun 1000 coin. Sebab apa dia suka target 1000 coin tu berdasarkan harga semasa lah. Kalau harga dalam $1 memang tu akan target 1000 coin. Kalau dalam sen ni memang tu targetkan untuk kan 10,000 coin untuk long term punya holding. So guys so last coin yang tu ada ialah kuartal Zilliqa. So Zilliqa dekat Zubai tu dah kuartal 2000 coin Zilliqa ni. So kat Zilliqa sekarang tu cakap Zilliqa pun expected boleh target juga 10,000 coin untuk long term. Tu untuk Zilliqa current Zilliqa lah dah jatuh pun kepada major support. So siapa nak buy Zilliqa sekarang consider good lah. 10 sen. Even sekarang pun dah jatuh 5 sen aja. So 5 sen kalau nak dapatkan 1000 coin baru dalam $50. So kalau nak dapatkan kuartal 10,000 coin hanya perlukan $500 ataupun dalam ringgit Malaysia dalam 2,500 je. 2,500 dah boleh dapatkan kuartal 10,000 coin untuk Zilliqa and then hold aja untuk long term. I expected nanti kita akan nampak balik huge pump macam ni. So macam mana berlaku sebelum ni. Kita jatuh di kawasan last support kalau ikutkan sini. Kalau ikutkan sini pun kita boleh tengok macam mana dia jatuh last support. Kalau kat ni tengok kat dia akan pergi daily balik. Okey, yang ini jatuh. So untuk Zilliqa ni dia ada history jatuh below support. So tak heran kiranya yang ini Zilliqa punya dia jatuh di bawah support. So bawah support ni consider kalau ikutkan kat sini kita akan ada huge level kat sini. So expected dia boleh jatuh dalam kawasan ini. So sekiranya Zilliqa jatuh kawasan ni consider good lah 3 sen. So 3 sen ni memang kalau jatuh so expected maybe dia akan tak buy kawasan ni. Dia akan tunggu expected kalau Bitcoin drop kita akan expected possibility Zilliqa kita boleh dapat dalam 3 sen. So 3 sen tu memang tu tak tunggulah. 3 sen tu memang tu akan buy terus 8,000 coin lagi untuk completekan dia punya quarter holding untuk Zilliqa 10,000 coin untuk long term. So guys, rasa itu saja untuk malam ni. Tak banyak pun tu nak share kan maknanya. Tu nak sharekan kepada coin-coin yang tu nak buy tu. So tadi yang tu cakap tadi tu nak buy Cardano 500 coin lagi. Waktu BTC kan Ethereum tak salah. Tu akan add sentiasa. Tu tak letakkan target. Ada quarter opportunity tu akan buy di Bitcoin dan Ethereum. Di Cardano memang tu target nak dapat 5,000. CRO 1,000. Kemudian Matic dan Phantom lagi 800 je setiap satu coin tu. Kemudian kata di Koti tu akan tambah kalau price tu jatuh dalam kawasan support. Kemudian untuk di siapa lagi kota di VeChain, di Harmony One dan Zilliqa tu sepatutnya consider boleh dapat long term. Memang tu akan grab buy lah. Memang ada consider memang kena jatuh kawasan tu memang tu tak lah, tu akan buy saja. Kalau drop lagi tu akan hold saja untuk expected untuk long term. So guys, waktu itu je untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa anda untuk kata pagi esok untuk tengok review market secara keseluruhan apa yang berlaku. Tu expected untuk Bitcoin
Kalau ikutkan untuk Bitcoin untuk hari ini, so expected kalau ikutkan 4 hours, so kita akan tengok manakah arah pergerakan. So untuk chart kita tengok stock RSI berada di bawah. So RSI pun berada ni, meaning kita akan expected ada sikit huge terpump. Tu kalau nak tengok pump tu mana, kita akan boleh monitor kita punya minor resistance, swing high to swing low. So kita expected untuk Bitcoin possibility dia boleh naik sampai price ini, iaitu dalam kawasan 48, 49, and expected dia akan fail. So fail tu kita expected price tu akan jatuh balik. So jatuh mana, tu expected dia akan boleh jatuh balik terus ke minor support kita di kawasan box orange yang kecil ni. So itu macam ni, let's go kita tengok apakah berlaku atau tidak. So ni kita akan buat macam ni. So kalau berlaku ni, meaning kita tepat lah tu punya analisis tu. So guys, nanti kita tengok updatekan esok pagi adakah berlaku, and expected ni mungkin malam esok lah probably ini akan berlaku. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada kalian. Jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.